Okay, insya-Allah kita akan baca kitab Yaqutun Nafis. Alhamdulillah Yaqutun Nafis ni ana belajar sampai khatam dengan Syekhuna Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizallahu taala. Waktu KDQ lagi sanggup curi-curi keluar tau. Sanggup fly. Ikutlah lalu pagar ke lalu semak ke, yang penting dapat belajar. Nampak tak? Okey. Ini perjalanan menuntut ilmu tu. Jadi kitab ni kitab yang sangat bagus, khususnya ana nasihatkan kepada pelajar syariah yang nak masuk kepada bidang muamalat, yang minat muamalat, hafal dalam bab muamalat kat bahagian ni Yaqutun Nafis, sebab dia tu jami' manik kebanyakan dia, khususnya ta'rif dia jami' manik. Sebab tu sangat digalakkan kalau antum misalnya paling malas misalnya dalam bab muamalat tu ataupun bab lain-lain, ambil ta'rif sahaja. At-ta'rifat min kitab Al-Yaqutun Nafis misalnya, hafal. Fahamkan ini dulu sebab qaid itu. Jika tidak ada ni tak sah. Jika tidak sah. Okey. Jadi atas inisiatif yang ni ana buat sebab apa antaranya? Sebab nak bantu pelajar-pelajar syariah ni, sebab antum kan terus tak ada asas apa, contoh terus masuk kepada bidang muamalat tak tahu asas-asas. Ingat, syarat yang asas akad kontemporari ni dibina di atas asas yang ni, yang turas ni, khususnya dalam bab buyuk. Pastikan faham betul-betul syarat-syarat ni. Okey, kemudian baru kita pergi. Sebab apa? Nanti akan ada syarat-syarat ataupun rukun-rukun hiwal dan sebagainya, kama fi arkanil buyuk misalnya. So kalau dekat-dekat rukun buyuk ni antum tak kuasai, memang yang sana nanti susah. Okey. Kita sedekah Al-Fatihah kepada musannif, mudah-mudahan kita baca kitab ni kita dapat berkat dan kita dapat kefahaman sebagaimana yang sepatutnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. البيع. Okey. Al-bai' itu masdar lah. Ba'a yabi'u bai'an. Al-bai'u lughatan. Okey. Jual al-bai' itu pada bahasa iaitu muqabalatu syai'in bi syai'in. Imbalan atau pertemuan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran, muqabalah. Okey. Itu pada lughah. Jadi pertukaran contoh ni termasuk umum lah, apa pertukaran. Tukar kitab dengan kitab, okey. Tukar contoh apa? Dengan akad nikah tu termasuk daripada apa? Baik pada bahasa. Pertukaran apa-apa, sesuatu dengan sesuatu. Wa syar'an, dan pada syarak. Kat sini yang takrif baik ni kena hafal yang sini untuk belajar syariah. Ini aqdu muawadatin maliyatin. Akad, okey. Akad muawadah, akad yang menunjuk di atas pertukaran yang bangsa harta. Muawadatin maliyah. Muawadah. Wazan mufa'alah. Okey, saling musyarakah tu. Pertukaran di antara barang dengan barang, iaitu mana? Yang penting maliyah, sesuatu yang dibangsakan dengan mal. Nanti kita akan belajar apa tu mal di sisi syarak. Apa yang tidak termasuk daripada mal di sisi syarak. Okey. Akad yang memberi faedah muawadatin maliyatin tufidu. Yang memberi faedah ia muawadah itu milka ainin, akan pemilikan ain. Pemilikan ain. Ain ni mana apa? Sesuatu yang boleh disentuh lah. Macam kitab, pakaian dan sebagainya. Maksudnya dengan sebab akad tadi itu, maka kita boleh memiliki. Okey? Nanti akan terangkan satu. Au manfaatin 'ala ta'bid, ataupun memberi faedah akad tadi itu di atas memilik manfaatin. Manfaat itu atau bagi ainin. Pemilikan manfaat 'ala ta'bid, di atas ta'bid. Manfaat ni, manfaat ibarat macam kita lah. Macam duduk sini ni, kita bukan pertukaran kita ada akad kan, sewa ni. So akad yang kita sewa ni bukan memberi faedah kita memiliki rumah ni,
tapi manfaat duduk tinggal di dalam rumah ini. Okey. So manfaat ni ada yang bersifat takbid, ada yang bersifat sementara. Kita ni sementara. Kalau bersifat sementara, itu nama dia ijarah, sewa. Kalau bersifat takbid, itu nama dia bai'. Misalnya apa? Misalnya apa? Kita jual manfaah. Kita jual manfaah. Ini bukan ain bukan ain. Kita jual manfaah. Contoh mana? Contoh kita ada rumah. Contoh kita ada rumah, atap sutuh. Atap sutuh macam inilah yang simen ni. Kemudian imarah kita ni, imarah kita rendah. Imarah sebelah dengan sebelah tinggi. Kebetulan imarah yang tinggi ni family, keluarga. Jadi dia nak beli manfaat lalu atas rumah kita. Dia bukan beli rumah kita, tapi beli manfaat lalu. Sebab apa? Tebuk dinding, buat pintu tu, buat pintu, boleh lalu. Nampak tak? So dia beli jual manfaat untuk lalu, bukan beli jalan tu. Manfaat untuk lalu. Di atas takbid. Mana pemilikan, mana kamu berhak menggunakan ni selama-lamanya. Sebab tu milik kamu, saya dah jual. Sebagaimana kita jual barang, dia akan jadi milik tu selama-lamanya. Okey? Bila kata akad, okey? Bila kata akad, tengok dekat bawah tu, ta'liq bawah tu. Atau ada kan, semua ada, yang ada ta'liq tu kan, sekalipun matan sahaja. Kharaja bihil mu'atah. Ada kan? Okey? Akad tu. Kharaja bihil mu'atah, keluar dengannya dengan sebab akad itu tu mu'atah. Mu'atah ni saling beri. Saling beri. Fa innaha la yan'aqidu biha bai'un syar'iyyun 'ala al-madhhab. Tidak terjadi dengan dia dengan mu'atah itu bai'un syar'iyyun. Jual pada syarak di atas mazhab, itu mazhab Syafi'i. Contoh, kita beli barang tanpa ada akad. Saya beli, saya jual dan sebagainya, tidak ada akad tu. Saya beli je, ambil duit, pas duit, dia pas barang. Mazhab kita tidak sah baik tadi tu, tidak in'iqad, tidak sah. Tapi waqtara an-Nawawi, dan memilih oleh Imam Nawawi, ni ikhtiar Imam Nawawi, in'iqadahu biha, terjadi baik itu biha bil mu'atah, saling beri. Tapi fi kulli ma ya'udduhu an-nas bai'a, pada tiap-tiap barang yang mengira akan dia tu oleh manusia tu sebagai baik, mana yang biasa diadatkan. Contohlah kita beli apa? Kita beli kat pasar malam, sekadar beli biasa-biasa tu, ambil sayur pak, ambil duit macam tu. Tak kata saya beli, saya jual. Benda-benda yang murah-murah. Tetapi di mazhab lain, dia tidak qaid. Seperti mazhab Abu Hanifah dan sebagainya. Baik mu'atah itu sah tanpa ada akad, dengan lisan. Sekalipun barang tu barang mahal. Inilah yang dipraktikkan di Dubai. Tengok tu kan, anda suka tengok perkongsian daripada Irfan Khairi tu. Tengok bagaimana kehidupan di Dubai dan sebagainya tu. So tengok apa muamalah yang dorang, sehingga dorang jual apa? Handset, iPhone, Samsung dan sebagainya. Macam tu je. Nampak tak? Bukit kredit nanti dikeluarkan. Macam tu. So dalam muamalat mazhab Syafi'i kita ni diketat. Sebab tu dalam muasirin ni dia banyak lebih kepada mazhab Abu Hanifah. Sebab tu banyaknya kena pentingnya fiqh muqarran. Supaya antum betul, ini tidak sah ni dan sebagainya. Okey? Perlu luas. Fiqh tu sifat dia luas. Okey? Tufidu milka ainin. Kemudian tengok waktu tengok kalau yang tiga tu tengok muawadah. Pertukaran antara satu barang dengan barang. Akad. Keluar dengannya dengan muawadah itu al-hibah. Hibah. Beri. Sebab beri ni tidak ada muawadah. Dia beri waktu dia tak dapat. Tapi ingat, beri tu bila kita beri someone, ada kepada someone, dia kena qabab. Dia kena qabab. Baru jadi pemilikan dia. Kena sentuh, kena ambil. Contoh, kita niat hibah kepada seseorang, nak bagi dia hadiah apa? Contoh, hadiah kitab, contoh kitab rare punya, bagi hadiah. Sekali kita tu sampai lagi dalam tausil dia lambat-lambat, tenang-tenang. Tausil 2 hari baru sampai, contoh. Kemudian, alamak, dah kena duit cepat pula ni, emergency dan sebagainya. Maka hibah tadi tu, sekalipun kita bagi tak nak hadiah kitab ni,
selagi tak qabad, maka kita boleh ambil. Kita boleh ambil. Tetapi jika dah qabad kita ambil, itu dalam hadis Nabi itu celaan lah. Ibarat muntah telan balik. Nampak tak? Sebab tu bila ada orang nak hibah kepada kita, kita kena qabad cepat. Jangan tak apa. Contoh, orang bagi, ni apa yang berlaku? Nak tak minyak wangi ni? Oh ya ke? Tak apalah macam apalah, ambil lah. Macam tu. Lepas tu nanti apa tu? Mana minyak wangi tadi tu? Hilang. Bukan hilang, orang tu ambil balik lah. Sebab kita tak kobat cepat-cepat. Ingat minyak wangi, ingat murah-murah ke? Minyak wangi mana tengok, minyak wangi besar macam ni bekas dia RM1,000. Minyak oud kemboja yang asli punya. Okey. Tu muawadah. Kalau ada pertukaran, maksudnya tu kalau tak ada pertukaran, tak ada muawadah, nampak tak? Kalau antum hafal aqdu. Nampak tak? Oh, dengan akad, kena dengan akad. Okey. Bermaksud tanpa ada akad akan jadi mu'athah. So tu hafal takrif tu, masukkan sekali qaid-qaid tu, fahamkan setiap ibarat tu, letak kefahaman dekat ibarat kitab. Kemudian muawadah, kena ada saling memberi, saling ewak, saling dapat. Hibah salah satu saja, maka hibah tidak termasuk daripada bai'. Maliyah, pertukaran yang bangsa harta. Ini pertukaran bila bukan harta, bukan bai'. Seperti akad nikah. Akad nikah. Kita akad nikah tu, okey, akan dapat pertukaran. Nampak tak? Perempuan dapat duit mahar, laki dapatlah dia. Dia tu bukan apa? Bukan harta, bukan maliyah. Maka keluar akad nikah bukan termasuk daripada bai'. Keluar dengan qaid apa? Maliyah. Nampak? Antum belajar macam tu. Kemudian tufidu milka ainin. Dengan muawadah maliyah tadi tu memberi faedah milka ainin, pemilikan ain. Berbeza dengan apa? Jikalau muawadah tadi itu kata akad ni tidak memberi faedah milku ain, tapi memberi faedah manfaah sahaja macam kita. Maka bila tidak memberi faedah tufidu milkal ain, maka itu nama dia ijarah, sewa. Nak setiap salah satu tu, nampak tak? Ada jami' manik dia tu. Okey, boleh tak? Okey, kita dah memiliki manfaat sewa ni. Tapi ini kena ingat, berdosa mereka yang membeli manfaat tidak ikut persetujuan. Antaranya apa? Ni, kereta sewa. Apa yang berlaku pakai? Ingat sewa ni, ingat contoh kalau sewa apa-apa, kereta ni sekian 200 sehari. Ingat bayar 200 je ke? Jom lah cepat, jom kita jalan-jalan main-main, pergi mana-mana, pergi ke Fraser ke Highland ke, jom sewa lah kita. Berapa sewa 200 kat Facebook. Kita call. Sembahlah seorang 50, 4 orang. Bukan macam tu. Dia ada cagaran dia. Cagaran tu dibayar nanti apa? Kalau ada kerosakan kat kereta tu, dia akan ambil duit tu. Biasa cagaran dalam 300. Kadang-kadang 500. Dia akan kembalikan lah kalau kereta tu kembali kepada dia dalam keadaan elok, dia akan bagi balik 500. Biasanya tak amanah apa? Kereta tu dibagi, syarat-syarat dia boleh hanya untuk 4 orang. Dia pergi bantai 8 orang. Tak boleh bawa benda berat. Dia bantai, bawa besi, buruk apa sebagainya. Inilah yang terjadi kepada mahasiswa dan mahasiswi Mesir. Akad sewa berapa orang? 10, duduk 15. Tak boleh macam tu. Sebab tu kena bijak ketika akad tu. Nampak? Kena bijak. Cakap dia apa? Mungkin lebih 8 macam tu lah. 8 lebih. Mungkin lebih. Mana apa? Kalau nak ni, cara apa? Hilah tu. Mana mungkin lebih daripada 5. Lebih daripada 5, 20 pun lebih daripada 5. Tapi jangan ta'in. Bila antum dah ta'in kat susu-susu, ya, saya 10 orang saja. Lepas tu amu tu kalau lebih, aku main lebih. Tak. Ni 10 orang je. Tapi kita ajak orang lain supaya nak rendahkan apa ni, itu tidak amanah. Akad tu fasid. Tapi tengok, akad tu tanya kepada pelajar syariah, akad tu terbatal ataupun tidak? Sebab yang fasid ni pada syarat. Sebab dia mensyaratkan.
al-muslimuna ala syurutihim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ittifaq syarat-syarat dia okey semua, tapi kita ingkar tak patuh pada syarat dia. Adakah akad tadi tu terbatal terus ataupun tidak? Nah, belajar syariah. Apa dia? Taubat. Okey, ada jawapan dia dalam kitab antum tu. Kitab mana? Kitab kuliah hari tu, yang antum exam itu. Nampak tak? Ada jawapan dia. Jikalau fasid apa? Tak patuh pada syarat. Apa dia punya hukum dia tu? Adakah terbatal ataupun apa? Ada something sahaja pada mana tetap tidak terbatal. Itu rujuk balik. Okey. Kemudian boleh tak kita dah dapat manfaat ni, kita sewakan lagi ke orang? Kita sewa manfaat ni, contoh ni apa yang dibuat oleh kebanyakan orang? Sewa rumah. Ini yang kerja dia, orang semakin susah nak sewa, nak cek rumah sekarang ni. Sewa rumah kat Malaysia tu 800, rumah biasa, contoh. Digi sewa, kemudian disewa kat orang lain pula 1,500. Nampak tak? Untung atas angin sahaja. Boleh atau tidak? Ni yang orang buat ni, jutawan muda ni. Ambil rumah, beli 10 rumah, sewa. Sebab dia dah kontak dah, dia nak sewa rumah, nak harga 1,000. Dia tak beli dia tahun. Tengok, oh dia boleh sewa 500. So dia sewa 500, yang akad dia tu dia dengan dia. Nampak tak? So sewakan rumah yang kita sewa, boleh ataupun tidak, hukum dia sah. Hukum dia sah. Buka ni nas apa? Syekh Abdul Zuhaili dalam kitab Al-Muamalatul Maliyah Al-Mu'asirah, dalam bab ijarah. Tu nas, cari nas tu. Memang nas. Okey, sebab tak sah. Tak sah sahaja. Okey. Ingat, setiap akad berlakunya jual beli ni, bila ada macam nampak macam kezaliman, macam penindasan, dia bukan membatalkan terus akad tadi tu. Contoh dia beli, beli harga, mungkin kitab tu mungkin dia beli harga dalam 100 genih, tapi dia jual sampai 10,000 genih. Woi, melampau sangat tu. Nampak tak? Zalim tu, kesian kepada pelajar. Adakah batal? Zalim tak? Zalim betul. Tahakuk zalim tu. Tapi adakah akad tadi tu terbatal? Tidak. Sebab dalam Islam tidak ada had keuntungan. Itu pendapat yang mu'tamad. Antum beli 1 sen, nak jual 1,000 bilion pun, kalau orang nak sama-sama reda, tak ada masalah. Nampak tak? Melainkan yang dihikayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau ini ni hikayat daripada beliau, kena cek baliklah sanad dia tu, iaitu beliau berniaga dan tidak mengambil keuntungan melebihi 1/3 sahaja. Warak beliau, supaya apa? Dalam muamalat jual beli dia dapat keuntungan sikit dan dapat mempermudahkan orang lain. Tapi berapa ramai nak orang macam ni? Nampak tak? Sehingga dia ada jual kambing, binatang ternakan lebih kurang macam tu. Ada yang grade A, ada grade B. Grade B 500 dirham, grade A 1,000 dirham. Waktu tu dia keluar kejap. Budak yang penjaga dia tu, dia jual yang grade B dengan harga grade A. Kalau kita sebagai bos apa? Baguslah. Nampak tak? Tak. Dia tanya balik, kau jual berapa? 1,000. Untuk yang ni tak boleh. Mana ni? Panggil balik pembeli tu. Lepas tu pembeli kata apa? Tak ada masalah, tak apalah. Sekarang 1,000 tak, saya redha dah. Harga okey. Tak, tetap dia bagi balik. Nak kata apa? Situ warak orang. Supaya apa? Dengan yang hak situ tu, kalau berlaku situ, nanti orang ni akan apa? Akan lakukan benda yang sama kepada orang lain. Sebab tu ingat, kita nak berniaga, nak sewa rumah dan sebagainya tu, tadi macam tadi tu, pendapat muktamad, tak kisah nak jual berapa sekalipun. Tapi ada qaid, jika tidak memudarat. Bermaksud apa? Jika dengan sebab kita menaikkan harga tu akan naik, yang lain-lain akan ikut harga kita, itu mudarat orang lain, itu haram. Itu haram. Itu peringkatnya tu. So ada kena qaid. Walaupun kita belajar tadi mutlaqan, keuntungan kadar berapa, tapi jika dengan sebab kita menaikkan macam tu, orang lain akan naikkan juga, akan beri mudarat kepada orang-orang
pembeli ni. So itu haram. Okey. Au manfaatin ala ta'bid. Tu kita dah terangkan dah. Okey, kemudian arkanul bai'. Okey, rukun-rukun bai', rukun-rukun bai' jual beli. Arkanul bai' salah satu. Ingat macam biasa rukun bai' ada berapa? 3. Okey, aqidan. Okey, dua orang yang berakad, pembeli dan penjual. Wa humal bai'ul wal mushtari, iaitu aqidah itu yang penjual dan yang membeli. Wa ma'qudun alaihi, dan yang diakad di atasnya. Wa huwa thaman wal muthman, thaman itu harga dan muthman itu barang. Okey, wa sighah dan sighah, iaitu wahia al ijab wal qabul, ijab dan qabul. Nanti kita akan terangkan apa tentang syarat-syarat ijab, syarat-syarat bai' dan sebagainya. Okey. Syarat aqidah ni pula. Ni. Siapa yang guna syarah tu? Siapa yang guna syarah adalah syurutul aqidain arba'ah. Anda terangkan tak apa, ambil yang kepala je. Yang pertama itlaqut tasarruf. Tasarruf dia tu, transaksi dia tu masa dia nak uruskan tasarruf ni, dia nak buat apa-apa pun, itlaq boleh. Apa maksud itlaqut tasarruf ni? Syarat nak kena orang jual beli ni. Ayyakuna bali ghaini aqilaini rasyidaini. Kena dua-dua tu akil baligh, dan dua-dua kena berakal, dan dua-dua kena rasyid. Mana yang bijak, yang boleh bermuamalah dengan betul. Ni ada apa? Beli harga 1000 jual 5 genih misalnya. Itu tak rasyid lah tu. Okey. Itlaqut tasarruf. Mana lepas ni tasarruf ni, mana dia boleh buat apa-apa pun. Okey. Yang kedua adamul ikrah bi ghairi haqqin. Ketiadaan ikrah, mana tanpa ada paksaan dengan ketiadaan hak. Di sana ada yang paksaan yang bihaqqin. Okey, tengok fakul tasarrufil mukrah la yan'aqid wa la yasih. Tiap-tiap tasarruf orang yang dipaksa itu tidak terjadi dan tidak sah. Tapi lakin bisyurut, ada beberapa syarat. Yang pertama, yang mukrahan itu bi ghairi haqqin. Mana orang dipaksa ni akad dia tidak sah. Okey? Cepat jual. Kalau tak jual tembak lagi. Dia pun saya jual. Nampak tak? Syarat dia tu yang tak jadi tu, iaitu mukrah itu tu bi ghairi haqqin, dengan bukan dengan hak. Tapi kalau dia dipaksa dengan hak, seperti mana? Seperti dia ada hutang. Dan hutang tu telah halah sampai waktu bayar. Dan dia mampu bayar, tapi tak nak bayar. Berapa ramai macam ni? Dia tak nak, kemudian maka hakim boleh memaksa dia tu. Hakim boleh memaksa dia untuk apa? Jual barang dia, supaya dia boleh bayar hutang orang tu. Sebab tu zaman sekarang zaman terbalik. Zaman dulu orang yang berhutang ni, bila nampak orang yang pemiutang dia tu, dia akan malu. Alamak, segan pula ni. Zaman sekarang terbalik. Pemiutang pula seram nak jumpa penghutang. Nanti apa? Dah, late lah. Takkan macam ni. Sahabat kot. Nampak tak? Kawan-kawan nanti lah. Usah kelang kabut sangat nak minta cepat. Nampak tak? Padahal memang dah janji dah, waktu dah sampai dah. Nampak tak? Terjadi tak macam tu pemiutang? Seram macam mana minta kawan ni, dia hutang itu macam bawa lupa je. Tengok nampak dah beli makanan tiap hari pun semua. Nampak tak? Kita pemiutang pula segan. Nampak tak? Okey? Kemudian kalau ni dalam kitab Iqna ada disebutkan, kalau kita, sebab dalam bab sariqah tu, kalau kita mencuri hak kita seperti macam dain. Okey? Orang hutang dah sampai waktu bayar, dia boleh bayar tapi tak nak bayar. Kalau kita curi, kita tidak dikenakan had potong tangan. Tapi ambil balik tu, kita curi barang dia supaya apa? Memenuhi nilai kita yang ni lah. Dia hutang kita 1000, kita curi barang dia 10,000, memang kena lah. 9,000 dah cukup had misalnya, cukup nisab untuk dipotong tangan, rubu' dinar, maka kita pula kena ni apa? Hukum had. Kemudian yang ketiga, wa min syurutil ikrah ni ayakunal mukrih qawiyan. Orang yang memaksa itu qawi. Bermaksud apa? Orang mampu buat bihaitsu yastati'u ayyunafidha ma tu'iduhu bihi wa 'adamul isti'anah bi ghairihi. Orang yang memaksa dia tu betul-betul dia kuat, dia boleh melaksanakan. Cepat jual. Kalau tak aku tembak. Siapa yang paksa tu? Budak-budak. Budak-budak tu tampung menangis tu. Nampak tak? So orang syarat mukrih tu kena betul-betul dia mampu untuk melaksanakan apa yang dia ancam dia tu. Okey, kemudian Islam.
Yang ketiga tu syarat aqidah itu Islam mumayyuz tara lahu nahu mushaf. Iaitu ni dah masuk syarat-syarat ini ni, okey. Yang tu sebenarnya dijelaskan, okey. Sebab tadi tu ada penjelasan lebih detail dalam syarah itu. Ini sama je dalam Yaqutun Nafi itu sendiri. Okey, kita baca matan tu. Syurutul aqidain arba'atun itlaqut tasarruf. Mana tasarruf ni macam sebut tadi tu lebih kepada macam transaksi lah. Transaksi dia tu bebas. Okey, transaksi itu bebas dan syarat-syarat dia tu dah sebut dah tadi. Wa adamul ikrah dan ketiadaan paksaan bi ghairi haqqin, yang tanpa ada hak. Begitu juga dengan nafkah. Ni depan mata sendiri ni. Waktu kuliah syubah syariah dekat Darul Quran dulu tu. Kita orang ada rombongan, rombongan sambil belajar tu ataupun jauh lah sambil belajar ikutlah. Pergi mahkamah syariah dekat Jalan Duta tu. Pergi, sekarang dah tak ada dah. Tengok kes mahkamah syariah. Tengok realiti ni, apa kat hakim berlaku hukum syariah tu pernah pergi tak? Tengok realiti apa macam kes dia dalam mahkamah tu. Kena senyap memang kena. Tengok perempuan tu, kita tengok ya Allah cantiknya. Elok, tapi apa? Diceraikan. Suami dia ada kat Sabah. Perempuan tu kat KL. Laki tu apa? Dia main dengan perempuan lain. Kita tengok. Walaupun nampak dah ada isteri macam nampak elok, nampak cantik, elok. Kenapa nak perpisahan tu? Nampak? Sebab tu kalau kahwin, kalau boleh jangan berpisah. Ini apa? Nak kahwin, kena pisah. Mana boleh? Apa kebahagiaan, apa faedah kahwin? Kamu kalau kahwin dengan saya, kamu kena sentiasa dipisahi. Apa macam kita tak boleh duduk sama-sama. Apa benda pula ni? Apa tak seronok lah kahwin macam tu. Nampak tak? Tahu tak? Dia bagi tahu apa? Waktu tu yang laki tu ada sekali. Laki tu nak dengan perempuan tu. Laki tu bagi kata, "Ya, Tuan Hakim, saya bagi nafkah kat dia." Antum ingat dia macam formal ke? Antum ingat? Wah Hakim, saya ada nak mengusulkan sesuatu? Tak. Perbualan dia macam kita-kita ni. Hakim, serius saya dah bagi nafkah kat dia. Tak, Hakim. Waktu Hakim tanya, kau bagi nafkah apa? Macam tu. Kau bagi nafkah apa? Ikut standard orang tu. Kau tak entah bagi nafkah apa? Tak ada. Hakim mahkamah syar'i. Kau bagi apa kat dia? Macam tu Hakim tegas. Tu senyap. Perempuan jawab, dia bagi nafkah sehari RM2. RM2 bayangkan RM5 20 genih geprek tu. Apa punya fikirlah lelaki tu. Bagi nafkah RM2 kat isteri, hidup sehari. Nampak tak? Jenis tengok layan Facebook lah, internet pun tak lepas. Nampak tak? Bayangkan, cubalah aku paling solehah dalam muka bumi sekarang yang wujud. Dia beri nafkah RM2 je. RM2 kalau duit genih berapa? RM2. 10, tak apalah, ambil lah jabar lah 10 genih. Makan apa? Makan ais kan Syai. Aduh sedih betul. Tengok ni fikiran lelaki. Nampak tak? Dia kata apa? Lah dia bukan apa pun, duduk rumah je dia kata. Ya Rob, duduk rumah apa tu tak kalah nak makan apa, nak makan nasi dengan garam je. Ni jenis fikiran macam tu dah kata. Nampak tak? Waktu tengok dia waktu cakap RM2 tu, terkejut nak dia. Pada cakap Hakim dia bagi RM2 sehari. Tu Hakim kata apa? Kepala otak kau. Dia kata macam tu kat laki tu. Hakim memang dah geram waktu tu. Memang kita pun geram. RM2 dia bagi. Punyalah lawa-lawa dia punya apa, isteri dia tu cantik, elok macam tu. Nampak pakai pakaian sempurna macam tu. RM2 dia bagi. Nampak tak? So nampak tak macam suasana mahkamah tu sebenarnya bukan nampak macam formal macam tu. Perbualan macam tu. Dan dia wajib kena apa, dikira balik hutang-hutang dan nafkah tu. Akhirnya diputuskan bercerai. Okey. Jadi poin apa? Lepas tu kebetulan pula waktu maghrib ada jumpa hakim syar'i tu. Ini tadi hakim tadi tu. Dia dekat dengan Putrajaya tu. Solat dekat Masjid Putra tu. Orang warna pink tu. Macam sama. Tuan hakim tadi
Anak pun cakap, garang tadi dia kata memang macam tu kat mahkamah. Oh ya ke? Tak, kami ingat macam formal. Tak, dia kata memang macam tu, kena tegas. Itu yang wakil. Supaya apa? Itu supaya masuk ke hati lelaki tu. Nampak tak? Bagi perempuan tu terbela dan sebagainya. Okey, tapi janganlah sampai apa macam tu. Dia ambil apa, jatuhkan hukuman tu, jadi hakim ambil perempuan tu pula. Tu bahayalah pula, jangan jadi macam tu. Okey? Tentang lawa, okey. Okey, wa adamul ikrah bi ghairi haqqin. Tu nafkah, kat situ tu boleh paksa untuk beri nafkah tu. Wa islamu man yushtara lahu nahwu mushafin. Dan Islam mereka itu orang yang dibeli baginya, dibeli untuknya nahwu mushaf, umpama Al-Quran. Okey? Tetapi ini, okey, au muslimin, ataupun muslim. Dibelikan baginya umpama muslim. Muslim itu abdin muslim, hamba Islam. Ataupun murtaddin, ataupun orang murtad yang la ya'tiqu alaih, yang tidak merdeka di atasnya. Bermaksud tidak ada ibu atau ayah dia yang muslim. Bermaksud apa? Kalau okey, jual beli ni, contoh kita jual beli Al-Quran, kita jual Al-Quran. Okey, contoh sekalipun yang beli ni orang Islam tapi dibelikan untuk orang kafir. Kafir apa? Kalau kafir harbi. Ni kena pastikan. Kafir harbi yang memang akan digunakan Al-Quran tu yang zan, akan dipijak-pijak dan istihza dan sebagainya. Okey? Tetapi jikalau kafir zimmi, itu tak ada masalah. Seperti apa? Macam orang-orang Europe dan sebagainya itu, orang ilmi contoh. Orang nak baca, nak mengkaji Al-Quran, tak ada masalah. Okey? Wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Dan ketiadaan memerangi oleh mereka yang dibelikan untuk mereka itu iddatu harbin, yang dibelikan akan senjata perang. Senjata perang bermaksud apa? Kita nak jual senjata ni kepada orang yang akan memerangi kita. Kalau itu memang tak boleh. Tapi sebab tu kat sini ni pelik kita ni. Sebab tu dalam syarah tu dia ada komen. Tapi di bala kita zaman sekarang ni, senjata semua umat Islam kebanyakannya beli daripada orang kafir. Bagaimana kita nak menang kalau macam tu? Lepas tu alhamdulillah ada negara Pakistan dan sebagainya. Okey, dan ada yang terbaru ni, Malaysian Book of Record ni, dia cipta orang kata jet perang tu yang macam yang mini punya, dia try dulu tu dekat Malaysia. Dekat dengan rumah mana tu, dia boleh calala drone tu, dia boleh bina yang besar tu lepas ni insya-Allah. Okey. Jadi dia kata apa tahu? Sedangkan di dalam Al-Quran suruhan untuk menyediakan alat perang. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Tapi kita tak. Sebab tu di sana ada nakalan mak-mak Turki ni, ibu-ibu orang Turki ni, dia kata apa kepada anak-anak beliau? Kamu tak boleh mati melainkan kamu di dalam medan perang. Nampak tak? Tu yang kuat tu. Okey. Wa 'ala muharabati man yushtara lahu iddatu harbin. Kemudian syurutul ma'qud alaih. Syarat ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu as-saman wal musman. Okey, ini yang terakhir. Okey. Itu syurutul ma'qud alaihi khamsah, 5. Yang pertama kaunuhu tahira, keadaannya yang suci. Bermaksud apa? Sama ada saman ataupun musman kena suci. Ini dalam mazhab kita. Bermaksud jual beli baja tak sah di atas mazhab kita. Pendapat mu'tamad. Tetapi mazhab yang lain membenarkan. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh mu'asirin. Sebab apa? Adanya manfaat. Okey? Jangan dia ambil najis-najis kat depan Masjid Azhar dan sebagainya tu. Okey? Itu bukan baja tu. Itu bala nama dia. Okey? Okey, dan begitu juga duit yang kita bagi. Yang dibagi itu kena mana saman, harga tu kena yang kena suci, bukan benda najis. Okey, bukan benda najis. Seperti mana contoh? Kita kata apa? Ni benda rare ni. Harga ni, nilai dia tinggi ni. Ini asalnya ialah apa? Kencing unta. Dia proses jadi beku. Ni harga dia ni kalau kamu jual tinggi ni, saya bagi duit ni. Harga dia ni dengan kencing unta tu. Nampak tak? Benda macam tu. Okey? Tak boleh. Kaunuhu tahira au yumkinu tathiruhu bil ghasli, ataupun mungkin membersihkan dia tu akan ma'qud alaih tu, sama ada barang ataupun duit tu, bil ghasli, dengan basuh.
Okey, dengan basuh. Maka tak boleh kalau nak jual macam najis tadi tu pun tak boleh, ataupun tidak juga mutanajis, sesuatu yang kena najis yang tak boleh dibersihkan. Okey, dengan basuh, melainkan dengan apa? Dengan pisau dan sebagainya. Okey, mutanajis boleh, tapi mutanajis yang boleh dibersihkan dengan basuh. Ada pun mutanajis yang kena pahat dan sebagainya, yang kena apa semua tu tak boleh. Okey, dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita ni dia strict sikit tau dalam muamalat tu. Sebab tu jarang bila antum baca fiqh muqarrar dalam muamalat, jarang menakal pendapat mazhab kita dalam bab tatbiq tu, transaksi yang semasa ni. Sangat jarang. Okey. Wa kaunuhu nafi'an, dan keadaannya yang memberi manfaat. Okey. Ai syar'an, manfaat pada syarak, sekalipun ma'ala, pada masa akan datang. Okey. Contoh apa? Kalau dalam mazhab kita ni, alat-alat muzik semuanya tak boleh. Alat-alat muzik tak boleh. Okey? Sebab dia tak ada faedah. Tak ada faedah. Tetapi ingat, bukan semua yang ada dalam kitab turas, okey, kita pegang 100%. Zaman berubah. Sebab tu manhaj Al-Azhar, Al-Mukawwinul Khamis, Al-Mukawwinul Tsamin, mukawwin yang ke-8. Macam ni. Al-istifadah min turasil ummah wal infitahu alaih, dan bersifat terbuka di atasnya. Kritikan sebarang boleh ni. Jangan, imam ni kata macam ni, kita tak boleh tolak, tak boleh dibangkang. Tak, dia bersifat terbuka. Nampak tak? Wa tawasul ma'ahu, dan saya berinteraksi dengannya dengan turas, wal bina'u alaih, dan bina di atas turas tadi tu. So jangan jadi fanatik dengan turas. Tak boleh kritik sikit dan sebagainya tu. Okey? Dia sentiasa terbuka. Bidang fiqh dia luas. Okey? Wa kaunuhu nafi'an. So kalau macam zaman sekarang, banyak benda-benda yang ada perubahan dari segi hukum sebab apa, terbuka teknologi dan sebagainya. So macam benda yang manfaat, benda tak ada manfaat tak boleh lah jadikan saman ataupun musman. Benda tak ada manfaat. Macam contoh, kitab kita kata benda yang tak ada manfaat pun orang tak baca pun, nampak tak? Kalau kita kata mungkin pada kita tak bermanfaat, jual batu pun dia jual batu ni. Tapi tengok dekat Shopee tu yang jual batu tu, untuk orang salin dan semua tu, tengok tu, laku keras. Nampak tak? Untung dia modal zero je belakang rumah je. Nampak tak? Orang mana buat tu? Orang Kedah. Bijak buat tu orang Kedah bijak. Okey. Wa kaunuhu nafi'a. Wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, dan keadaan saman ataupun musman itu yang boleh, yang maqdur, yang dikuasai, yang mampu ala tasallumihi, yang boleh di atas serah akannya, yang boleh diserahkan. Nampak tak? Sebab tu kalau jual benda yang tak boleh diserahkan, contoh apa? Aku jual kepada kamu ikan paus tu. Mana? Kat laut. Nak serah macam mana? Nampak tak? Okey, yang tak boleh dia intiqal, nak bawa tu. Okey. Wa wilayatul lil bai'i alai. Dan wilayah, yang ini hak kekuasaan lil bai' bagi orang yang membeli itu alaihi di atasnya. Ni, bermaksud apa? Sebab tu jangan jual benda yang kita bukan kita punya. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual benda yang tak ada di sisi kamu. Cuma benda ni berlaku khilaf. Jikalau contoh, kita sama-sama jual semua tu, kemudian tiba-tiba kita jual barang kawan kita kat sebelah ni, dia tak izin kepada kita pun. Tak wakil kepada kita. Kita jual sebab nampak macam ada minat dengan tu. Kita jual, sah tak tadi tu? Itu kita jual benda yang bukan milik kita. Nampak tak? Dalam mazhab kita tidak. Dalam mazhab Abu Hanifah, sah sahaja. Okey? Sah. Tetapi bergantung dengan apa? Dengan izin nanti. Minta izin baliklah. Tadi aku jual barang kamu ni, ada orang nak beli tadi, aku jual kan? Izin? Okey, tak apa, ya Allah. Tak boleh jual tu, barang tu aku tak jual pun sebenarnya, nak ard saja. Nampak tak? So tak jadilah. Okey? Wa ilmun lil aqidaini bihi, dan tahu bagi dua yang berakal itu, bihi bil ma'qud alai, dengan saman dan apa? Musman itu ainan, diri dia, wa qadran wa sifatan, qadar dan sifat. Okey, tengok ni. Ni apa yang berlaku. Contoh, tolong belikan kitab ni. Tolong belikan kitab ni. Kitab ni harga 2009. Ambillah, ambillah 3,000. Ambillah 3,000. Nampak tak? Ambil 3,000. Lepas tu, beda macam ni, dia belikan kita kitab. Tak apalah, kita kitab. Kita wakilkan. Kemudian, dia ambil lah. Kita sangka dia ambil 100.
Tahu-tahu dia ambil berapa? Dia ambil 500. Sebab apa? Time tu ada promosi 2,500. Ketika itu tidak sah hibah tadi tu. Apa, akad tadi tu tidak sah. Akad apa? Upah tadi tu. Akad upah tadi tu 100 tu tidak sah. Sebab apa? Berlaku majhul dari segi harga tu. Sebab diingat harga 2,900. Tengok-tengok 2,500. Yang ni berlaku, banyak berlaku kepada para penuntut azhar. Suruh kawan belikan kitab, diingat harga apa? 56 hari tu. Tak apalah, bagilah 60. Tak apalah, lebih ambil. Dia kata, lebih ambil. Kadang lebih tu ingatkan 4 genih. Sekali tahu-tahu apa? Ada promosi 20 genih je. Jadi kawan tu ambil banyak macam tu. Kadang kata lebih tu tak sah yang tu. Melainkan dia redha selepas tu. Mana dia khabarkan balik, okey? Tak apa. Okey, kena redha. Okey, syurutu sighatil bai'. Okey. Last, bagi tahu untuk poin penting, wilayah. Kenapa? Orang yang berakad itu tu selain daripada baik, dia kena orang yang berbeza. Kena orang yang berbeza. Sebab tu apa ni? Ni masalah ni. Bila bekerja dalam syarikat. Bila bekerja dalam syarikat ni, nak bagi tahu ni. Ni jenis-jenis tak mana susah syarikat nak ni. Syarikat nak hidup sebab ada orang macam ni payah ni. Syarikat suruh kata apa? Kamu kena usaha cari produk apa semua tu yang harga modal dia tu rendah, kita boleh pergi pasar tinggi. Dia macam mana? Dia kerja macam ni. Tengok ada peluang, ni amanah pada syarikat. Ada peluang, tengok barang ni barang viral ni, laku teruk ni. Akhirnya apa? Dia beli untuk sendiri. Beli untuk sendiri. Syarikat dah bagi duit untuk cari produk. Ini tengok ada peluang keuntungan besar, tak gunakan manfaat daripada syarikat. Memang sah, tapi khianat kat situ tu. Bila ada keuntungan besar, untuk diri sendiri, peribadi. Nampak tak? Untuk keuntungan biasa, guna syarikat punya. Orang-orang macam ni lah yang menjatuhkan syarikat. Tak pernah naik. Sebab setiap peluang keemasan untuk dia peribadi. Nampak tak? Kadang yang teruk lagi tu apa? Menggunakan duit syarikat tu. Menggunakan duit syarikat. Lepas tu dah jual, dapat modal, balik. Kembalikan balik. Begitu juga dengan ni. Okey, wakil. Wakil, dalam masalah wakil. Tolong jualkan. So, boleh tolong jualkan ni mana wakil kepada dia untuk jualkan. Okey? Ataupun tolong belikan. So, kat sini ni bila tolong belikan, kita tak boleh beli kita punya. Tolong belikan sekian-sekian, kitab sekian-sekian. Kita pun, alamak, kebetulan kitab kita ni ada. Nampak tak? Kita diwakilkan untuk membeli. Lepas tu kita jadi pula penjual. Jual kat siapa? Jual kat kita. Kita sebagai wakil. Tak sah macam tu. Akad kena dua belah. Melainkan apa? Satu benda je yang boleh akad, satu orang yang berakad untuk dua benda. Atuk boleh nikahkan cucu dia yang nikahkan, dia yang terima. Sebab dia boleh wali. Sebab apa? Anak atuk tu, anak ada 2 orang. Lepas tu apa? Cucu dia sepupu lah. Sepupu, kahwin dengan sepupu, wali dia boleh atuk, boleh yang ijab, dia yang qabul, boleh. Itu je boleh. Faham tak? Rest sikit lah, nak buat lah. Okey. Sekarang saja, insya-Allah minggu depan kita akan teruskan macam biasa. Dan insya-Allah ni nak bagi tahu. Seminit bagi tahu iklan. Boleh lah ni. Ya.